Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Jadi semalam kita ada pengumuman bahawa jumlah pakej rancangan ekonomi untuk US instead of sebelum ini dicadangkan 1.3 trilion, that was already priced in dalam market, tapi ada news menyatakan bahawa Joe Biden mungkin akan mengumumkan pakej rancangan sebanyak 2 trilion dolar. Jadi pecahan ataupun detail mengenai pakej rancangan berkenaan dijangka akan didedahkan dalam dalam persidangan Kongres US pada malam ini. Jam berapa saya tak tahu. Macam parlimen punya ni lah, sama lah macam kita, dia punya apa yang akan dicadangkan oleh Joe Biden, dan itu akan didebatkan di Kongres pada malam ini. So itu mungkin satu event yang boleh move the market. Another one is kepada Chair Powell, Fed Powell punya speech pada jam 1:30 tengah malam nanti. Waalaikumsalam. So 1:30 pada malam nanti Powell dijangka akan berucap. Market nak tengok whether there will be any tapering. Tapering ni sebenarnya yang mengumumkan pembelian aset dalam pasaran, mortgage-backed security kepada treasuries. Whether Fed akan scaling down, dia akan mengurangkan pembelian aset. I don't see dia buat apa-apa sebabnya ekonomi US still terkesan disebabkan oleh COVID-19. I can see that because of pakej rancangan ekonomi kerajaan, I can see that Fed will be more wait and see. Maksudnya dia nak tengok kesan daripada apa yang dibuat oleh kerajaan sebelum dia melaksanakan sebarang perubahan polisi, sama ada menaikkan kadar faedah, menurunkan kadar faedah, ataupun menaikkan jumlah pembelian aset ataupun menurunkan pembelian aset. So untuk Fed malam ni, untuk Fed Powell, I don't see any polisi punya change. Cuma yang tengah malam nanti lebih kepada cerita Joe Biden. Apakah kandungan, apakah spesifik mengenai figure jumlah, sebab 2 trilion tu adalah satu yang disebut oleh media tetapi tak ada confirmation lagi. The thing is, ke mana duit tu? Ada yang mengatakan bahawa there will be a $2,000 punya cek kepada family dekat US. So itu yang kita nak tengok pada tengah malam ni. Waalaikumsalam Rosli, waalaikumsalam malam. So itu yang ada. So dari sudut sentimen pasaran ke arah sesi US agak positif untuk S&P 500, untuk Dow Jones, tetapi manakala untuk Nasdaq dah a little bit pulling back, a little bit melantun. Kita ada kelemahan untuk Nasdaq sepanjang daripada sesi Asia, sepanjang daripada bukan apa, few companies masa lockdown ni kita ada banyak orang, lebih banyak phone, lebih banyak membeli iPad, lebih banyak membeli devices yang mobile devices, dan lebih kepada IT lah. Dan ini menekan kepada supply chain, chips. Jadi kita ada contohnya macam pengeluar kenderaan Tesla, kita ada few yang menghadapi masalah untuk dapatkan chip sebab Apple order banyak. Faham tak? Apple order banyak menyebabkan lain-lain ni dan kita ada dekat US, Presiden Trump mengenakan sekatan kepada some chip makers dekat China, dan ini menyebabkan pengeluar di US dan some parts of the world susah nak dapatkan chips tu. Apple ni dia punya operasi dekat China. So and then they are everywhere. So apa chips yang ada direct daripada dia dah beli. Kita ada Taiwan
yang report dia punya sale untuk Taiwan ni ada syarikat SMIC, apa dah nama, kan chip, dan dia merekodkan jualan tertinggi untuk kuartal setakat ini, untuk setakat ini. So ini menyebabkan there are some companies yang menurun sikit dia punya pengeluaran disebabkan kesukaran untuk mendapatkan chips tu. That's why there are some companies dalam Nasdaq positif, there are some companies that are more negative. But untuk pada malam ini, I'm looking at more positive market where kita lihat kepada ke arah US Open untuk semasa. Kalau kita lihat kepada pergerakan dekat indeks, Nikkei masih lagi meneruskan kekuatan. Dia naik macam ni, sebabnya I'm looking untuk pasaran correcting ini, correcting 21 Disember. Saya sedang menunggu struktur ini habis. I am waiting untuk struktur ini habis. Macam mana saya nak tahu rupa dia habis? Kaedah paling mudah, dia break trend line daripada sini. Itu kaedah paling mudah. I want to see dia break trend line kat sini. Anytime dia naik atas ke langit ke sekati dia, saya nak tengok dia pull back. Then saya akan cari long. Okey, ingat 21 Disember. Sebab ini adalah masa yang sama untuk S&P 500. 21 Disember. 21 Disember ini. Okey, saya nak tengok any of the structure break. Tarikh yang sama, any of this structure break. Okey, tarik trend itu paling mudah lah. Kita nak tengok any of the structure breaks. Dia break 3 wave, saya akan cari long. Dan break dia hendaklah dalam, kalau dia break macam ni je, tak ada apa-apa. I want to see dia break. Kalau dia macam ni, 1, 2, 3, I will long from here. Saya nak dia jelas, nampak. Jelas. Okay, barulah saya tarik Fibo apa semua. Bila Zul study market, saya ada feed news, Kasha. Okey, ini adalah untuk S&P 500. Untuk Dow Jones, ini adalah untuk Dow Jones. Tarikh yang sama, 21 Disember. Saya nak tengok this whole thing, dia break. This structure habis lah. Saya nak tengok dia structure ni habis. Faham tak? This structure habis, kita nampak jelas bahawa dia punya retracement tu lain, tak sama dengan pergerakan yang di belakang ni. Waktu tu saya akan cari wave 2 ni, kalau dia berlaku, pilih salah satu, jangan take ke semua sekali. So, itu adalah benda yang sama. Nampak tadi DAX, Dow Jones, ini apa ni? XYM, ini adalah untuk apa dia? Ini adalah untuk 10. Ini adalah untuk DAX. Benda sama, semua sama. Semua sama. I want to see this move, this structure habis. I want to see all this structure habis. Okay? Di mana movement correction dia lain macam. Okay? So, dua ni saya akan, kalau dia tak buat, dia terus naik atas, saya tunggu dia correcting. Itu je. Okay? Okay, ini adalah untuk DAX, semua sama. Everything sama. IBEX 35, IBEX adalah pada tarikh yang sama, iaitu 21 Disember. Nampak apa yang saya cuba ceritakan ni? UI structure ini habis. Kita sekarang ni 1, 2, 3, 4, one more high. Satu lagi ke atas, 3 wave, second long. Okay. Kali ni kita nampak struktur yang jelas, kawan.
That's why anda sekarang ni kalau anda trade sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun kan. Because kita dekat hujung satu structure. Maksud kita lihat satu dekat wave 5. Ya. Kita dekat wave 5. Kita dekat indices ni. Indices. Kita dekat hujung trend. Kalau anda nampak pun candle-candle dia makin pendek kan. Kita berada dekat sini. 2, 3, 4. Dan kita nampak kita dekat sini. We are here. Yeah? We are here now. So saya nak tunggu untuk trade bila dia buat 3. Dan sini saya akan entry. Yeah? Sini saya akan entry. So ini adalah 100%. Stop loss bawah 1618. Dan TP ambil daripada 3 poin paling tinggi nanti. Dan entry TP dekat 100%. Asal buy dia turun, jangan kalau nak buy pergi sell, kalau nak sell pergi buy. Cerita dia kalau anda try untuk trade setiap lekuk, anda akan berdepan dengan masalah tu, Kasha. Ya. Jenis yang tekan entry kan. Anda akan depan masalah. Saya faham masalah tu. Itu menunjukkan anda buka chart, anda tekan buy. Tunggu sekejap, tekan buy lagi. Betul tak apa saya kata ni? Lepas tu check 5 minit sekali, betul? Mana sistem? Mana teknik? Kan? Apa prestasi teknik tu? Satu entry, apa dia punya pulangan? Tak tahu benda tu, jangan trade. Sebab memang betul. Itu saya dah 20 lebih tahun trade. Saham, semua. You name it. You name it. I did it. So, apa yang anda buat sekarang ni, saya dah pernah buat. Tu yang saya kata. Saya tahu yang asal aku turun. Aku tekan sell, dia naik. Saya tahu apa nak buat. Ada duduk, dia naik, dia tekan. Lepas tu, alamak, dia turun. Tutup balik, sell. Lepas tu dia naik balik, tekan. Anda sedang berjudi. Anda sedang berjudi. Simple. Anda sedang berjudi. Berhenti berjudi. Berhenti berjudi. Tolong. Kalau anda ada, tak kisah demo. Sebab kalau anda buat benda ni dekat demo, Kasha, you are sedang membentuk habit yang tak bagus. Jadi takutnya terbawa kepada trading. Faham tak? Dekat demo itulah disiplin. Kalau kat demo tak disiplin, buat dekat real, percayalah, tak ada disiplin. Ya? Belajar daripada demo. Kalau dekat demo pun tipu, maksudnya kita tak ikut, dekat duit betul nanti lagi besar tipunya. Takut itu je. Jangan. Kalau dekat RM10 pun tipu, lagi besar, lagi banyak dia tipu. Takut itu je. Jangan. Saya dah lalu benda tu. Itu je saya cakap. Saya dah 20 lebih. Bukan tak ada yang hebat. Tak ada trader hebat. Trader hebat tak ada. Trader yang berdisiplin tu ada. Saya tak percaya kepada trader hebat. Sebab saya pernah bercampur. Saya tahu. Saya tahu. Tak ada trader hebat. Tak ada. Trader yang berdisiplin. Saya tak respect orang yang tekan berjuta-juta dia dapat. Saya tak respect. Saya respect orang yang lama sikit, lama kan. Saya tahu dia boleh diharap. Saya tahu dia boleh diharap. Yang tekan jadi berjuta, saya tahu dia bernasib baik. Itu je. Betul? Fikirkan apa saya sebut ni. Sebab macam kena nombor. Janganlah trade macam kena nombor. Okey, balik kepada cerita kita tadi. So, untuk indices, ini yang saya sedang tunggu. This set up daripada it is correcting 21 Disember. Saya nak tengok structure ini habis. 3 wave yang jelas, saya enter, saya akan tarik Fibonacci extension, letak entry yang kita cerita berulang-ulang. Stop loss bawah 168, TP tarik daripada 21 bulan. Sebab kita katakan dia sedang correcting, dia nak test ini sebagai support. Faham tak? Okey? Itu adalah untuk indeks. Ada soalan untuk indeks? Sama FTSE, everything. The same thing.
benda tu semua sama. Okey, 21 Disember. Nampak? Semua satu cerita. Everything is satu cerita. Saya nak tengok dia correcting ini, correcting. Ataupun dia tengah correct dah. Itu je. Okay, I want to see. I want to see. But looking at this wave, kalau tengok sekarang ni, kalau saya tanya, ada nampak berapa wave? Anda nampak 1, 2, 3. 3 tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi motif. Dia kena 4, 1 lagi 5. Barulah kita ada korektif 3 wave. 5, 9, 13, 17, 21. Jumlah lekuk dia, ini 1, 2, 3. Baru 3. Jadi kita tunggu 4, 5. Kalau dia terus turun kat sini, ini tak kuat. Tunggu 3, baru kita long. Okey? Semua satu cerita. Everything. Kecuali Hang Seng. Dan juga Nasdaq. Hang Seng dan juga Nasdaq. Ini sebab dia structure lain. Nasdaq ni structure lain. 21 Disember dia lain. Tengah. 21 Disember di sini. Dia bukannya satu connector. Okey? Jadi ini structure lain. Ini structure lain. You don't trade it. Unless dia buat ini. Kalau dia turun sekali kat sini, kalau ini turun, tak break high kat sini, dia naik macam ni, dan turun 3 wave, anda boleh long dia. Ini adalah untuk US 100 dekat XM. Anda long di sini. Kalau ini berlaku, if it does this. Okay? Kalau katalah market terus naik, tak buat seperti apa kita buat, kita jangka, then you go, then anda tak entry. Analisa baru, cari baru, itu je. Dia dah naik bang, dia tak turun seperti abang cakap. Baguslah, tunggulah, analisa lain. Kan? Tak kena nombor ke? Analisa lain. Itu je. Belajar untuk stand on the side. Okey. Saya ada letak satu trade ideas dekat pasaran, dekat market outlook, ada 2, iaitu kepada Euro JPY. Saya akan masuk kepada the first swing ni. The first swing ni iaitu kepada Euro JPY berdasarkan this connector. 1, 2, 3, entry dekat sini iaitu dekat ni. Ada dalam ni. Ini kita cancel untuk apa? Untuk Nikkei hari itu. Sebab dia tak jalan seperti apa kita nak. Jadi cancel lah. Dia tak bagi apa saya nak. Saya tak nak lah. Macam tu saja. Okay. So, yen pair, Euro JPY, level-level dia semua dekat sini dalam GBP NZD. GBP NZD kena ikut yang XM punya. Yang level saya letak adalah XM punya. Sebab yang dekat trading view ni tak sama. Okay. Ini untuk Euro JPY. This wave 3, A, B dan C. Wave C sini saya akan entry. Okay. Yang adakah dia akan habis kat sini turun? Saya tak tahu. Saya tahu dia 3 wave, saya long. Dengan apabila dia buat 3 wave dari sini, 1, 2, 3, 50% of ini saya akan letak BE. 50%. Saya akan letak BE. Daripada B kepada C ni. Faham? Okay. Kita ada incomplete sequence ke atas untuk Euro JPY dan kita ada higher high dekat sini. Incomplete sequence dia daripada A dan B. Daripada A kepada B. Maksudnya the whole structure ini sampai ke atas dijangka habis kita sini. So pullback ini simple je. Ini low, ini high, ini higher low. Kita dah ada higher high. Yang tak habis lagi berdasarkan konsep symmetrical chart. Maksudnya jumlah sini dan dia akan habis jarak yang sama. Itu je. Oops. Okey. Ini adalah 100%.
Okey, dijangka kawasan sini. Ini adalah untuk ini swing. So saya biar je lah. 3 wave, I will put BE. Okey, itu untuk Euro JPY. USD JPY, no way. It is masuk balik dalam kawasan tu. Tak ada ke mana USD JPY. One more high ke atas untuk completekan A, B dan C ni. A, B dan C. Sebab apa? Sini adalah satu diagonal. Sorry. Inilah satu diagonal. Ini 1, 2, 3, 4, one more high. Sebelum dia buat 5 wave ke bawah. Itu jangkaan dia lah untuk pergerakan USD juga. Kalau USD JPY break ke atas, then kita akan ada kita akan ada pasaran saham yang naik tapi lebih rendah. Dia punya momentum. Tetapi kalau USD JPY jatuh pada waktu ni, kita akan ada correction dekat Nikkei, dekat apa tadi. Benda ni sama dengan apa yang anda nampak. Kalau ini berlaku, itu adalah wave 5 dekat Nikkei, dekat YM, dekat apa tadi. Dekat DEX, dekat ni semua. Kalau dia kompetisi kat sini. 5 wave kat sini adalah sama dengan 3 wave dekat saham. 3 wave. Yang ini. Masa USD JPY sampai support sini dan naik balik, itu adalah indeks punya kekuatan. Indeks akan pecut waktu ini. Itu adalah waktunya indeks akan pecut. Jadi, waktu itulah dan kita akan ada yang ini masuk wave 3. Masa ini turun, ini adalah wave 1. Kalau dia sampai B tadi dan naik, masa dia nak sampai B, there will be a wave 2 dan hopefully kita nampak wave 3. Tak ada X kat sini. Kalau, I don't know. This is more aggressive the first 3 wave kita masuk. Tapi apapun, dijangkakan ada X, 50%. X ni biasanya dia buat correction 50% daripada this whole thing. Bila anda nak letakkan BE tu mesti bersebab, bukannya sebab dah banyak duit aku, tak. Itu emosi. Saya gunakan technical tool, benda sama berulang-ulang. Tak ada cerita banyak dah untung, tak ada cerita kurang dah untung, tak ada. Cerita saya 50% daripada B dan C ni saya akan letak BE. Biasanya X ni buat 50%. Kalau X ni buat 50%, sini kepada sini kita dah cover dah. Kita dah cover. Faham? Jangan main letak je tak tahu sebab apa kita pakai tool ke. Semua ni simpang. Jadi 50% tu itu simpang dia. Whether dia akan naik terus ataupun dia reverse. Tapi itu kita set BE, kalau anda nak ambil separuh profit, ambil separuh. Okey, itu adalah untuk jadi kat sini ini adalah letak alert. Jadi saya akan buat macam ni. Saya akan letak alert. Bila dia kena alert, then entry kita activated, then B kepada price paling bawah kat sini, saya tarik, letak 50%. Kalau dia kena stop loss, kena lah nak buat macam mana. Itu guna stop loss. Trade tanpa stop loss, tak payah trade lah, buang duit. Tak payah trade, buang duit. Buat hari ini banyak-banyak, esok tak ada lagi. Okay, GBP JPY the same thing. This kalau Euro JPY tadi dia dah BE, kalau setup ini berlaku, then saya akan trade di sini. Ingat 21 Disember tadi adalah yang ini. Tapi I will take this low untuk kira TP dia nanti. Okay, GBP JPY. AUD JPY. JPY pair semua low. Masalahnya which one? So kita ada Euro JPY yang tengah lemah. Tapi kita tahu JPY will be weaker. Pada waktu ni belum.
Saham tengah pullback tu yang kita nampak saham JPY kuat. Ini adalah 21 Disember. Nampak tak semua sama 21 Disember? Khabar baik, khabar baik, Ronald. Nampak semua tarikh sama 21 Disember. So, if this one pull back, tahu tak kenapa saya gunakan semua ni extend. Semua sama bulan. Nampak tak 21 Disember? Jadi ini cuma minit. Dia bukannya wave 3. Faham tak? Boleh? Semua sama. Tapi itu saya letak ini 1 dalam minit. Bukan wave 3 dalam yang merah. Sebab struktur dia 1 je. Bukan 1, 2, 2 kepada 3. Dia 1, 2, 3, 4, 5 kan. Sebab 21 Disember. Semua satu cerita. Everything. Ya. 2 ni saya akan trade. Kalau pilih salah satu. Kalau saya Euro JPY dia float lagi, ini ada setup, saya tak trade. Saya tak tengok dia. Itu adalah untuk AUD JPY. CAD JPY tak ada ni. Ini belum higher high. Jadi tak ada setup. Dia pull back, unless dia buat higher high, pull back tu boleh entry. Unless dia buat higher high. CAD JPY lain. Unless dia buat higher high, B ni kita boleh trade. Kalau dia tak buat higher high, no. Tak trade. CAD JPY struktur besar dia, unless dia break out. Ini tak ada higher high, nampak? Ini dalam ni. Cumanya kalau dia buat A kat sini lebih tinggi daripada sini, then anda boleh entry. Dia tak tembus lagi ni masalah. Ni dah tinggi, dia tak tembus lagi daripada ni. Kalau dia tembus lagi, B ni anda boleh entry. Okay? Yes. Dia trading ni, anda yang kena buat sistem anda, bukannya ikut orang. Faham tak? Dia tak dapat anda tiru duduk sebelah orang tu, dia entry apa anda tekan. Dia sell, anda sell. Dia buy, dia keluar, anda tekan. Okey, masa duduk sebelah dia. Dan kita ingat, kita dah tahu cara dia trade kan. Lepas tu anda balik, percayalah. Bagilah 2 minggu, anda akan jadi anda balik. Bukannya anda tak dapat. Anda kena cari. Sebab tu saya 3 tahun, 4 tahun, saya tak cerita pun teknik. Tanya yang lama ikut webinar. Tahun ni baru saya cerita teknik. Tahun lepas baru saya cerita teknik. Orang lama ni tanya, Zul macam mana dia trade kan? Saya tunjukkan ni. Tahu tak kenapa? Saya nak, sebab dia bukan pasal teknik. Dia pasal anda. Sebab semua anda ni ada entry, ada SOP. Teknik, belajar berpuluh-puluh teknik. Tapi anda ingat rahsia dia anda. Cuma bila ikam itu di mana orang dia tahu nak naik tapi tak ada stop loss. Macam mana stop loss semua 30 pip, semua 50 pip. Gila apa? Chart ni tak sama. Lekuk. Macam mana kita nak letak semua 50 pip? Tak dapat. Semua stop loss itu orang malas. Ataupun dia tak tahu pasal position sizing. Semua 50 pip, semua 30 pip, semua 0.1 lot. Itu tak tahu mengira lot size. Bagi tahu siapa-siapa, Zul cakap macam tu, saya tak peduli. Memang salah. Stop loss yang logik saya gunakan 1618 Zain sebab 1618 struktur bertukar kan dalam edit wave kan. Fibonacci extension kan. Faham tak kenapa stop loss kita 1618? Kita tunggu correction kan? Kita katalah kita trade zigzag. Kita trade zigzag kan? Zigzag 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3. Ni waktu ni kita letakkan limit order. Belajar guna limit order. Jadi kalau dia dari sini 1618. Okey, sini stop loss.
anda kira lah berapa pip dia. Dia bukannya ni, anda kira berapa pip. Gunakan kalkulator tu. 3, 4, 5. Kita akan letakkan limit order dekat sini. Ni limit order. Letak limit order. Jadi bila anda menggunakan limit order, anda boleh duduk tenang kira. Ni 1 hour kot. Ada lagi 5-6 jam baru dia nak kena kan. Takkanlah alamak, tak ada. Letak, lepas tu anda dah kira stop loss berapa. Katalah ini 90 pip ke, 45 pip ke, 35 ke, 15 pip ke. I don't know. Depend kepada size dia. Kalau dia berjalan lebih daripada 1618, kita tadi jangka A, B dan C. Kalau dia lebih dari 1618, itu bukan A, B, C. Itu jadi 1, 2, 3. Jadi kita salah. Jadi kita tahu kita salah. Tak adalah pergi whole float. Faham Zaim? Tak adalah menung. Naiklah kan. Tak ada. Saya tahu saya salah. Saya terima saya salah. Sebab saya dah letak duit yang saya sanggup hilang. Itu je. Masalahnya trader yang tak reti salah. Atas dia dah buy, benda dah turun, apa dia start bercakap dengan chart. Kalau anda buat benda tu, tutup. Anda apa pun, anda dah tak ada analisa. Analisa anda dah salah, tutup. Trade baru. Sayang nak hilang duit tu. Senang je. Kalah judi ke? Faham? Siapa nak terasa, terasa. Sekarang terasa. Jangan nanti hilang duit terasa. Itu je. Jangan. Anda cuma buat benda ulang-ulang. Okey? Faham saya? Kenapa stop loss kita 1618? Kalau anda duk tengok chart. Macam tunggu nombor 4D, tunggu 7. Itu je. Yes, semua trader akan lalui benda tu. Okey? So, ini dia 1618. And kenapa kita letakkan DE kalau dia move dari sini 50% sebab kalau ini adalah A, B dan C, A, B dan C. Kalau dia nak jadi 1, 2, 3, 4, 5, jadi structure lain, jadi trend, kita akan letakkan DE 50% kan. Kalau dia bertukar jadi lain, ini jadi 1, jadi 2, dan kita katakan sini akan jadi 3, ini wave 1 dalam 3. Ini wave 2 yang biasanya deep correction. Sebab itu bila kena 50%, Fibo retracement, kita akan letak DE kat sini, alih stop loss. Faham? Semua yang anda buat dalam trading, dalam sistem anda, kena ada sebab dia. Jangan, kenapa letak DE? Oh, dah banyak untung. Itu emosi. Itu emosi. Setiap apa yang dalam sistem 3711 ni, dia ada sebab dia di belakang pergerakan dia. Kenapa kita alih bila sampai 50%? Fibonacci retracement yang dalam ni. Itu adalah momentum sequence. Kejap. Itu saya tak nak confusekan orang dalam saya terangkan yang ini dulu iaitu kepada incomplete sequence setup. Ini incomplete sequence setup. Incomplete sequence setup sebab AB tadi EJ tadi AB ke atas. Kenapa tak buka? Untuk ini tadi kita ada incomplete ke atas. Untuk EJ tadi D yang lebih besar, A dan B yang ini, A, B inilah. Faham tak? Yang kita selalu cerita 3, 4, 5 wave, 1, 2, 3. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5 yang breakout atas. Nampak? Ini yang breakout atas. Faham?
Kan? Jadi, 3 wave kita long. 3 wave kita cari long. 1, 2, 3 long. Inilah. Yang sini tadi it is correcting the whole thing. Ini 4 hour adalah daripada Oktober. Ini yang kita tengah tunggu. Buat 1 je, 3 je, ataupun dia buat 7 ataupun dia buat 11. Yang saya tahu 3 wave saya entry dulu. Kena BE sekali lagi dia turun, 3 wave saya entry lagi. Bukannya layer, kena BE saya masuk, 3 wave lagi saya masuk. Itu je. Nampak apa yang kita buat? Incomplete sequence. Itu je. Incomplete dia macam mana? A, B. Daripada bawah ni ke sini dan atas tu tempat macam ni. 1, 2. Selagi dia tak sampai 100 macam ni, tak sampai ni lah. Kita jangkakan dia sampai sini. Itu je. Okey. Nampak kita cat kan? Ni yang kita buat. Saya tunggu structure ini. Structure ini saya ulang berkali-kali. Saya buat je. Boleh? Nampak macam mana in practice apa yang kita buat ni? Okey. Ini adalah untuk dollar. Dollar, we are still looking at dollar punya ni movement ke atas. We are still in, this one looks like B kita ke atas ni. Ini adalah B. Dollar, you don't do anything. Seriously, pada waktu ini kalau ada trade kepada dollar, dia akan buat kerja ni. Sebab dia dalam dia tak ada sequence, dia tengah-tengah dunia, tahu tak? Ini adalah untuk dollar. Ya. Dia tak ada cerita. Dekat saya, it could naik terus. This could be X tau. Ini mungkin X tau. Kalau itu berlaku, then kita akan ada sharper correction ke atas. It's moving quite high. Apa sebabnya? Saya tak tahu. Sebab dia naik lah, orang buy itu je. Nak tahu setiap lekuk, I don't know. Saya tak tahu. Ramai tidak suka. Kenapa dia naik? Sebab orang buy lah, itu je. Kalau orang tak buy, dia jatuh lah, itu je. Hak mana dia naik? Saya tak tahu. Ni tengah-tengah dunia. Bagi saya, 3 wave dia adalah atas ni. Sampai hak ini. Kita tengok dulu. Itu adalah untuk dollar. Kenapa dia naik? Orang buy. Itu je. Takkan dia turun bila orang buy. Okey. Ini adalah untuk dolar, nanti saya letak. Tengah-tengah ni saya tak interested. Dia tak ada sequence. Dolar ni kita dah katakan dia dah sampai dekat area untuk dia pull back kan. Saya tak interested. Dolar pack, you don't trade it now. It is very, very susah. Ini adalah U-Chef. U-Chef adalah mata wang paling. Ini bagi mereka yang intraday. Ini 5 wave. Nampak tak? Ini 5 wave. Ini 5 wave kan? Boleh? Setuju tak ini 5 wave? Ni 1, 2, 3. Saya akan ambil 1, 2. So apa? Wave 3 tak boleh ni. 3, 4, 5. Okey, kita ada A, B dan C. Okey, kalau ini breakout 2, 3, 4, 5, sini anda boleh long, faham? Ini short term trade kan? Ini short term trade. Ini untuk esok lah kot. Ini untuk esok. Kalau dia buat ni 3 wave, anda boleh long. U-Chef. Maksudnya untuk Euro US, untuk Euro USD,
We might have starting. Ini dah buat low, sama dengan ni. Maksudnya kita dah habis X ni. Nampak ini buat low. Jadi kita tak ada dah benda ni. Ini adalah, ni start dah ke bawah dah. Okay, ni dah break low kan. Sini X kita. Jadi maksudnya untuk dollar index tadi, okay, dollar index tadi, ini dah. Nampak cara guna correlation? Sebabnya chart dia sama. Okey, tak ada dah ABC. Maksudnya kita akan ada dolar yang kuat pada semasa. 3 wave ke atas. Okey, ini dah start ke atas. Ini adalah untuk dolar index. Faham apa yang saya sedang tunjukkan kepada anda sekarang? There will be temporary strength untuk dolar. Jadi itu membenarkan indeks untuk buat wave 5 dan seterusnya membuat correction. Biasa pullback berapa tahun lama? Saya tak tahu. Kalau anda buat pullback dekat 1 saat punya chart, 5 saat ke Syah? Kalau dia buat pullback dekat 5 tahun punya chart, 25 tahun. Tengok chart mana? Yang saya tahu dia nampak jelas. Itu je, macam ni nampak jelas. Macam mana kita nak tahu dia berapa lama? Sampai pukul 8.05 esok. Kalau saya tahu, saya tak ada bagi webinar sekarang. Betul tak? Saya tengah hari ni beli Pullman, esok beli Hilton, lusa kita beli apa-apa bank kita beli. Mana saya tahu? Betul tak? Okay, so you will see Euro USD dah break bawah tu yang sama. So you are looking at the dollar is gaining in strength. Benda yang sama. So you are looking at penurunan sign. Jangan trade tengah-tengah ni. Jangan trade tengah-tengah ni. Biar dia correcting habis. Okay? Jadi sini nanti saya long. Boleh? Ini sama tadi. Ini sama dengan EJ kita tadi. Okay. EU ni turun kat sini, ini sama dengan EJ kita tadi. Boleh? Baguslah. Kalau itu berlaku dan EJ kita tadi tak ada dah X. Faham tak? EJ kita ni tadi tak ada X. Tak ada benda ni. A, B dan C, baguslah. Cun dah, tak ada lah. X ni, dia terus naik. Faham tak, Rosli? Sebab kita tahu, EJ dengan EU kan sama. Euro JPY. Satu kita letak EJ ni. EU. Kan dia sama. Ini EU, ini EJ. Faham? Ada buka sikit mata. Kan dia sama structure dia. Faham? Okay. EJ ni, kenapa saya enter tempat tu tadi? Tengok ni. Dia tengah test apa ni? Breakout weekly. Dia tengah test. Ni, trend line ni. Dia tengah test trend line ni balik. Faham tak? Dia tengah test trend line ni. Tu sebabnya. Kalau ini break, ini mungkin bukan. Faham? Okey. EU dah breakout ini buat lower low. So tunggu dia buat EU sekejap, ada low. EU kita ada bullish sequence. Cumanya dia tak. Sekejap, kita tengok dia ada tak wave 3 dia.
Dia ada tak momentum sequence. Kalau momentum sequence, 4 tu kita boleh trade. 1, 2. Kita ambil daripada yang besar dulu, tengok. 1, 2. Ini lebih 1618. Ini boleh trade. This 4 anda boleh entry. This 4 anda boleh entry. So entry dia adalah ini 4 hour lepas webinar pun saya letak ataupun masa break. Okay. Ini bawah lagi. Akan ke 100 123. Kalau price ni sampai dan tak cekik, sama macam incomplete sequence. Kalau dia lebih 123.6, dia pergi, saya akan letakkan stop loss cuma bawah swing dan ambil 50%, tutup separuh. Ya, nak tengok time frame kecil, kita tengok time frame besar, baru kita tahu apa dia jadi. Jangan cuma sell. Faham besar. Jadi okay. Kena kat sini. Ni cross. Bukan cross. Ini 4 dalam ni. Ya, tak. Ini masih trend. So 4 ni kita boleh trade. TP adalah 161.8. Jauh TP ni. 161 ni. Okey, daripada bawah ni kepada sambung kepada 3 biru. Ya. Sambung kepada 3 biru. Dan 4. Dan 18. Dan TP dia jauh ni. 618. Ini 1.2995. Okey, maksudnya wave 5 kita ambil yang besar. Tak kisah. Kalau dia pull back wave 4, saya biar je. Kalau cross wave 1, tak ada. Kalau 4 over wave 3. Wave 1, yes. Yes, 4 masuk kepala wave 1. 4, masuk tu saya cek yang 4. Tadi saya cek 4 yang ni tadi. 1 ni jauh. Ini motif. 4 tu tadi jauh. Bawah sana kan. Okey, itu adalah Euro USD. Nanti saya letakkan diagram. Ni 4 hour chart. Besok lusa kot, Isnin baru dia kena kot. Nanti saya bagi level dia. Okey, dan dalam outlook. Lepas webinar nanti lah. Tu nak kira dia masa webinar ni. GBP USD. GBP USD, nothing change. AB ini bukan high. Ini bukan high. So, sini bukan entry. Tak ada apa-apa. GBP tak ada. AUD USD. AUD US dollar. Nah, kalau dia turun, dia X kita kat sini. Kalau dia break W ni baru saya tengok. Chart ini saya tak tengok. Chart ni saya tak perhati. Kalau dia turun bawah daripada W, then kita akan entry, kita akan cari entry. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faham? Bawah daripada ni. Ini saya tak jeling pun, suka hati dia. Dia buat ini ke, dia buat apa pas W. Lain daripada tu, sekali mana, suka hati dia.
NZD US dollar pun sama. Saya nak tunggu dia break dia break bawah ni. Bawah ni. Bawah daripada, kalau dia break bawah tu baru saya tengok. Kalau dia buat X ni tak. Saya nak sini, faham tak? Kalau dia break bawah, X biru kita kat situ. Bukan. Saya nak long. Bukannya nak sell. Saya nak long daripada dua ni. Dua tu wajib entry tau. AUD US dollar dengan apa AUD JPY antara mana dia lah. Tapi kalau dia buat correction daripada situ. Itu adalah satu, dua. Faham tak? Ini. Ini satu, ini dua, ini tiga. Dia kena break bawah ni. Baru saya tengok. Lain dia betul suka hati dia. Dia buat apa ke, dia naik ke, turun ke, suka hati dia. Ini tengah-tengah dunia. Ini sideway. Dia pergi bawah ni, barulah satu. Bawah ni, bawah ini, barulah. Jelas ke satu, dua, tiga. Tiga wave. Dan kita long dari sini. Sebab itu correction. Ini high. Nampak? Dia ini naik. Kenapa nak sell? Okay? Ini NZD US dollar. Jelas kan? Everything. Jangan tengok banyak macam ni. Pening. Okay? Buat benda ulang. Benda sama je. Ini ada ini something yang bagi saya satu yang jelas. Satu yang jelas. Biarpun dia correction yang kecil. Kalau dia turun dari situ, then kita boleh entry. Lain tu jangan. Kalau dia buat ni, kita tunggu sekali lagi. Apapun 3 wave, entry. Itu je. Okay, you can, kalau dia naik terus daripada sini. Dia naik, dia baru saya tengok. Ini ada low, ini low. Sini kita akan short. Dan kalau dia naik, sini kita short. Sekarang ni market tengah roll over. Anda akan dapati susah nak trade. Biar dia buat kerja dia. Biar stand on the side, tunggu dulu market buat kerja dia. Belum habis lagi ya. Gold, silver tak ada apa-apa. Kenapa nak trade market ni? Saya tak faham kenapa orang nak trade market ini. Nak enter benda apa ni? Saya tak faham. Seriously. Saya 25 PM yang saya tak jawab. Nak enter gold kat mana? Buy ke sell? Ni apa? Buka time frame besar sikit. Ni apa? Ni tak ada apa-apa. Kalau dia pergi turun bawah ni, then kalau nak long bawah ni. Kalau dia break out atas ni, tunggu 3 wave. Yang ini sideway. Nak enter benda. Tak ada apa-apa. Nak enter apa? Tak faham. Ni sideway. Sideway apa nak enter? Ada goal je ke dalam market? Tak kan? Ada banyak benda lain. Kalau dia buat ni, dan sini maybe. Kalau anda nak short term, break A, 5 wave, tarik 3 short. Sini anda tarik daripada high. Itu bukan long. Satu ni bukan high. Tak ada. Ini sideway market. Tak ada. Dia break satu ni nanti, wave 3 anda long. Lain itu tak ada. Tak ada trend. Silver pun sama. Apa nak? Benda yang tak ada, benda apa nak trade? Tak ada. Ni sideway. Apa nak enter ni? Beli bank. RM15 kita cukup tak? Okay. Ni something yang quite good. Sini kita ada W, X dan Y. Kalau dia turun daripada 1, 2, 3, W, X, Y. Okay, maksudnya kita ada W, X dan Y. Ni yang saya punya marking semalam. Sini nanti ada long. Sini nanti. Ini minyak saya tak
Minyak saya tak berapa minat sebab ini akan ditutup dalam 2 hari lagi. Saya dah untuk next punya ni, iaitu kepada March punya ni. Sini nanti kita long. Tunggu kontrak dia tukar minggu depan, 17 bulan, minggu depan. Dan anda boleh hold. Minyak jangan masuk. Kalau anda ada minyak sekarang. Copper long daripada bawah ni nanti. Copper ni sini masuk. Sini masuk copper. Tunggu dia buat pullback. Ini masuk untuk copper. Kalau dia terus turun daripada semasa, cantik. Sini B. Kalau dia turun, dan kita akan letak limit order. Kita masih ada position tau untuk copper sebelum ni. Masih jalan. 349, 349. Berapa dia punya BE? 34920. Biarlah, saya dah ambil separuh profit. So, dia nak buat apa, dia buatlah. Itu copper. Kita ada 4 lagi. Euro AUD, kalau ada 3 wave pullback, anda long. Retestment, ini akan berlaku. Sini lower low. Faham ke Syah? Low. Ini lower low. Okey, 3 wave anda short. Terus ni. Apa lagi? Euro GBP Euro GBP tak ada. Euro GBP tak ada apa-apa. Nothing. Ni dah break. Dia tak break lagi. Dia tak break. Tak ada apa-apa. Euro GBP stand on the side. Tak ada. Ini sampai equalate. Tak ada entry. Tak ada sequence. GBP AUD. GBP AUD, GBP NZD, GBP AUD kalau dia sampai kat sini boleh short. Antara dua, saya pilih GBP NZD. Ini GBP NZD. Cuma level dia tak sama dengan XM. Jadi anda buat dekat chart XM, tarik 3 wave tu. 3 wave di sini. Ini. Tarik 3 wave W, X dan Y. W bawah ni, W, X dan W bawah ni W dan X. Jadi level dia ini nampak anda tengok, wah ini banyak pip bang, ini 400. Ya, ini adalah cross. Jadi 419 tu sama dengan 41. Berapa nah? 41. 4,000, ini 419. Pakai micro account. Dah tahu duit tak cukup, pakai micro account. Boleh? Okay, ini adalah untuk GBP NZD. Jadi GBP NZD, Euro JPY kita dah set up. Yang lain-lain tengah buat ni. Kalau yang saya utamakan adalah indeks. Saya tengah tunggu indeks. Indeks saya tak dapat bagi level lagi. Dua tu saya dah dapat bagi level, GBP NZD dan Euro JPY. GBP NZD adalah ikut level XM. Kalau anda perasan broker-broker lain, GBP AUD, GBP NZD, AUD cap, level-level dia jauh. Tak sama. Pergi cek dekat XM apa. Okey. Jadi kita berhenti rehat sekejap. Dan kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi apa yang kita indeks benda-benda ni? 1, 2, 3, 4. Kita tengah tunggu, kita nak dia buat benda ni. Dan kita akan cari peluang. Di mana dia ada buat high yang baru dekat sini dalam 5 wave sejak daripada 21 hari bulan sejak daripada Oktober. So kita sedang menunggu dia buat correction untuk kita ikut balik dan completekan this 300. Okey, itu adalah untuk indices. Jadi sekiranya kita menjangka indeks ke atas, kita menjangkakan yen pair juga untuk bergerak ke atas. Jadi kita ada few seperti Euro JPY, seperti lain-lain AUD JPY, NZD JPY yang juga ada benda yang sama. Kita tunggu 1, 2, 3 untuk long. Okey, sedang ada tu. Ini 2, 3 untuk indeks. Jadi kita sedang menjangka indices dynamic. Dalam indices dynamic, kita menjangkakan apa? Indices dynamic yang indices kuat. Nombor 2, yen pair. Yen pair mengukuh. Okey, yang ketiga, US dollar sideways. Maksudnya pair US dollar lebih sideways. Tetapi tak semua kita akan ada dalam indices dynamic, komoditi akan naik. Kecuali gold dan silver. Gold dan silver akan terjun tiruk. Faham? Ya? Sebab itu kita lihat copper dalam ini, copper dan juga minyak, dua metals, dua komoditi, metal dan juga minyak, industrial metal, energy dan juga CL ada PTI lah, US oil atau brand akan mengukuh. Precious metal will be lower. Faham? Jadi kalau precious metal tak semestinya gold jatuh, Australia dollar jatuh. Tak. Ni antara versi dalam ni Cuba tengok. Yes, ada dia ada correlation dia di mana AUD US dollar dan juga gold. Betul, saya setuju. Tapi not at all lekuk. Tak kat semua lekuk. Okey. Okey. Gold naik. Dan Australia dollar naik. Betul, saya setuju. Benda tu. Gold naik, Australia dollar naik. Tetapi kenapa ini di mana gold jatuh tetapi Australia dollar ni naik. Ni yang sama. Ni. Australia dollar ni mengukuh. Apa jadi pada waktu ni? Apa jadi pada waktu ini?
Tak, bukan. Sentimen. Kita tak dapat tengok dekat chart sentimen. Chart mana? Wimon. Chart mana kita nak tengok sentimen? Tak dapat. Vaksin. Macam mana kita tahu vaksin tu nak keluar, Fakhruddin? Yang kita dapat tengok chart. Saya masukkan satu lagi kat bawah ni. Ini ada kita ambil ES. ES ni jumlah chart dia. Ini untuk ni yang sama pada waktu yang sama. Okey, pada waktu yang sama, pada waktu ini pada waktu ini nampak tak? Ni pada waktu ini gold ada kita saham. Pasaran saham. Dalam ni kita ada wave 3 dalam 3. Dalam ni, dalam kawasan ni 3 dalam 1 lah. Ada 1, 2, 3. Somehow dalam ni ada wave 3. Kita lihat kepada dia punya RSI dalam masa sini 4 dan dia adalah wave 5 dia. Wave 3. Kita dalam indices sekarang ni temporary. Australia dollar naik, gold jatuh. Ni dah benda dia. Ini sebenarnya US dollar punya kelemahan. Dan juga indices pada waktu itu. Jadi tak semestinya gold naik, gold jatuh, Australia dollar. Itu yang saya nak ceritakan. Anda kena tahu anda dekat chart anda kat mana. Faham tak? Kita selalu dengar orang sebut, oh, US dollar akan naik. Berapa kali naik gold jatuh. Kenapa ni gold jatuh? Benda lah. Anda kena tahu anda kat mana. Anda kena, jangan guna correlation ni direct macam dynamic. Kalau kita dalam indices dynamic, gold dan juga silver on punya trade. Ini risk on punya trade. Ini dipanggil risk on trade. Kita sedang indeks. Di mana orang melabur kepada saham. Kita ada Joe Biden pun nak belanja 2 trilion tu. Ambil cerita fundamental lah. Jangan nak, oh, dolar lemah, buy gold sangat. Tak ada. Berapa kali anda kena? Gold ni cerita ni. Ni saya sampai boring layan orang punya mesej. Dalam webinar tak nak tanya. Ni gold, ini gold, ni dolar. DXY. Anda kena faham apa yang sedang berlaku. You need to know kalau kita, anda kena tengok kepada 3. Dolar, yen, kena tengok 3 tu. Anda tak dapat cuma tengok gold saja. Tak. Kalau indeks dalam wave 3, gold akan jatuh. Dolar akan lebih sideways. Okey. Dalam keadaan semasa. Okey. Dalam keadaan semasa, ini adalah kejatuhan ini adalah disebabkan oleh dolar punya kekuatan. Yes, betul. Dan kita ada untuk indeks yang sampai dekat kawasan resisten. Indeks jatuh. Tapi ini disebabkan oleh dolar punya kekuatan. This one is dollar. Itu betul. Dia akan berlawan. Tetapi apabila bila kita masuk dalam indices dynamic nanti, ini akan lebih choppy macam ni tau. Ini akan lebih choppy.
dolar, gold akan buat penurunan macam ni. Akan buat sharp. Ini akan ada, ini zigzag. Ini adalah motif. Sini akan diagonal. Dolar ni akan diagonal sini. Sini kalau dolar tak diagonal, ini akan tembus dan tembus daripada low sini. Ini akan macam ni. Sini kena diagonal. Kalau sini maksudnya dia bukannya satu motif. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 3 dia tak sampai 16, 18, wave 4 masuk kepala wave 1. Itu adalah diagonal. Dan sini tak tembus bawah ni. Kalau sini buat membuat satu motif dan saham naik, sini akan jatuh bawah daripada support. Kalau sini membuat diagonal, ini akan find support dekat sini. Apa pun anda tak trade dia, itu je. Biarpun kita jangka dia naik dari sini, saya tak trade dia sebab dia tak ada sequence. Ini sideways market. Anda kena faham anda sedang tengok wave yang mana. Jadi inilah yang kita gunakan dalam trading, di mana saya menggunakan market correlation. Market correlation ni ada dua. Yang pertama adalah kepada first dimension. First dimension, bila kita ada benda yang sama, contohnya macam AUD, saya ambil yang mudah lah. AUD US dollar dan AZD US dollar, dia akan bergerak lebih kurang, kan? Ataupun AUD US dollar dan AUD JPY, dia akan bergerak lebih sama. Tetapi kita akan ada masanya di mana kita akan move dalam second dimension. Masa dia buat second dimension, apa yang sedang second dimension dalam yen pair sekarang ni? Kenapa kita trade euro JPY? Nampak yen pair yang lain-lain, kenapa kita pilih euro? Yang lain-lain ni masih menunjukkan strength. Dan baru turun dah. Untuk ni dalam lain dimension, dalam lain structure, sedangkan euro JPY ni dah turun berbanding dengan berapa high sini, 8 Januari. Tengok GJ 8 Januari 8 Januari GJ naik, EJ jatuh. Okey Zain. Sebabnya semua dicat untuk anda. Semuanya berkaitan. Saya tak dapat katakan EJ nak jatuh lagi banyak sebab saya nampak GJ ni mungkin ini akan extend. Saya tak tahu. Kalau anda dapati lukis dia tak masuk akal. Then something wrong dengan anda punya view. Then something wrong dengan anda punya view. Contoh yang saya tunjuk tadi EU, bila kita nampak EU break ke bawah kan. Bila euro USD ni kan, dia break bawah daripada mana euro USD? Euro USD ini kan. Dia break bawah support dekat sini. Saya tak dapat kata DXY ni akan hold dia punya high. Tak dapat. Sebab high yang sama ataupun low yang dekat EU tadi, ni maksud saya. DXY, Euro USD. Yang saya tahu, dua orang ni adalah inverse kan. Ini inverse, ini cermin. Kita tahu low ini break. Kan? Low ini break. Ini break. Ini break. Kalau low sini break, low ini adalah sama dengan high kat sini. High ini. Sama. Dia sama dengan high ini kan. Jadi kalau low ni break, dapat tak saya kata, ini akan turun daripada sini. Okay, thank you. Dapat tak saya kata ini tak break, ini akan jatuh? Tak kan? Saya tahu dia cermin.
Jadi saya tak dapat kata, oh kat sini dia akan jatuh dulu, lepas tu naik balik. Saya tak dapat kata macam tu. Saya tak dapat kata ini akan jadi macam ni dulu, baru dia naik. Tak, saya tak dapat kata macam tu. Saya kata, sebab sini break. Ha? Mungkin dia buat, tak kisah. Sebab dia inverse, itu je. Mungkin dia buat, saya tak tahu. Kalau dia buat pun, ini 1, ini 2, lepas tu jatuh. Apa pun, anda kalau anda nak sell lah dolar, anda tak sell dia. Anda nak buy kat sini. Anda akan tunggu 3 wave kat bawah sini nanti. Kalau EU anda nak buy, EJ ada set up, anda buy lah EJ. Itu je. Semua satu, semua satu cerita. Benda sama. Faham? Itu market correlation. First dimension, second dimension. Kita nak tengok apa second dimension. Kalau ada benda yang tak arah dia tiba-tiba lain, something wrong. Something wrong. Ingat, mata wang seperti Euro, GBP, AUD, NZD, CAD, Chef, itu semua follower. Mata wang yang bukan follower adalah US. Itu penentu arah. Okey, tema besar pasaran. $20 dan yang ketiga adalah indeks. Itu adalah tempat orang melabur. Saya tengok tiga benda ni, US dollar, yen, indeks, orang melabur indeks, harga US dollar, yen sebagai sebagai sentiment, sentiment trade, funding currency, dan apa yang saya buat adalah saya tengok kepada grup-grup dia. Nampak? Boleh Kasha? Dia tak dapat ada tengok satu chart je, ada set up masuk. Tak, anda kena tengok set up tu kepada, nampak apa saya ceritakan tadi. EJ, okey. Setuju tak saya EJ nak naik daripada situ? Saya akan tengok kepada Euro US dollar. Apa dollar index. Satu. Dia tak dapat buka, lukislah penuh-penuh satu chart je. Tak dapat. Semua faktor ni. Gold saya dah set up. Saya indeks dynamic. Indeks akan tercut. Sideways, dollar pair sideways ke atas. Sebab euro kondol ke atas, of course. Yang ini print out, letakkan sebelah tempat anda trade ataupun jadikan wallpaper dekat phone anda. Tengoklah hari-hari sampai dekat kepala. Ingat mana dia? Ini tak ada. Tak ada, saya terbuang. Itu je. So, macam mana kita nak tahu which dynamic kan? Baca yang ni lah. Saya dah boring dah pergi satu-satu. Semua cerita sama. Anda dah baca tak nota ni? Bila kita tahu kita dalam US dollar dynamic? Bila EU naik, EU jatuh, itu kita dalam. Bila ada nampak, ada nak tahu dollar dynamic, simple je. Ada tengok UJ, ada tengok EU. Kalau EU jatuh, UJ naik. Itu adalah apa tu? Itu adalah apa? Itu positif dolar dan itu positif US dollar. Itu je. Anda nak tengok dolar punya kekuatan, ada tengok UJ, ada tengok EU. Dan anda tahu itu US dollar tu.
Kalau anda nampak UJ jatuh, EU naik, itu negatif dolar dynamic. Kalau EU naik, okey, kalau UJ naik, EU tak ke mana? Itu mungkin apa? Itu indices dynamic ataupun fixed dynamic. Itu lebih kepada indices dynamic. Sebab dolar sideways. JPY lemah. Faham? Boleh ni? Kunci dia adalah UJ. Kunci dia UJ. Benda tu nampak pun dekat chat kan. Tengok memang jelas lah. Tengok tu. Sebab itu saya kongsikan kepada anda. Ini strength meter ni. Bukannya tengok strength tu untuk nak tahu kita dah naik 10%, ini naik 18 juta %, saya nak buy. Tak. Anda nak letak basing kepada mana? 0.6 buat, ini buy, ini sell. Bukan macam tu pakai dia. Kita nak tengok apa dynamic. Lepas tu kalau nak trade, kita tengok ada set up. Itu je. Bukannya sebab yang ini kuat, yang ini kita buy, kita sell. Bukan macam tu. No. Saya nak tengok putih. Nampak tak yang putih? Nampak tak yang putih dalam-dalam? Kalau dia naik, lepas tu saya nampak biru jatuh. Kalau saya nampak kan, yang putih naik, yang putih ni adalah UJ, naik, saya nampak biru semua jatuh, saya tahu. Dolar kuat. Kalau saya nampak putih ni jatuh, biru naik, saya tahu. Dolar lemah. Kan? Boleh? Itulah guna benda ni. Benda ni kan dapat tengok dalam ni, market outlook. Link dia ada. Macam-macam ada, Rosli. Tinggal tak enter je lagi. Tekan enter je lagi. Tinggal anda nak buat je lagi. By bulan berapa tak dapat saya mengajar berkongsi saya trade. Saya tak mula-mula ni saya nak signal abang, saya nak tengok abang punya entry. Lepas tu nanti saya bolehlah belanja entry. Saya tak percaya benda tu. Dia akan jadi orang nak signal. Buat apa? Aku belajar ikut dia signal dia. Yang kuning indices, yes. Yang merah ni adalah yen pair, biru ni dollar pair, yang kuning ni adalah indeks, yang hijau ni kenapa ni? AUD US dollar. Sini. Okey. Macam mana nak move dia? Move tu bukan tak. Saya tak percaya benda macam tu. Mungkin dalam bulan 6 nanti. Sementara nanti saya kongsikan apa saya kongsikan. Kalau anda nak belajar, anda kena macam sekolah, terus form 5 start. Saya percaya kepada yang satu tu. Asalnya. Dia kalau signal tak belajar apa pun. Kalau tak ada webinar kita macam mana? Kalau tak ada webinar macam mana? Minggu depan kita tak ada webinar tau. Minggu depan kita akan kita buat macam TV. Anda kena tengok kat website. Ya ke adik? So, banyak yang dimonitor. Mana ada banyak monitor? Tak ada. Saya letak 78 yang saya untuk currency. Betul tak kali? Mana ada banyak? Tak banyak. Dia tak pasal trade. Anda ada check dua negara punya ekonomi tau. Baru dapat anda tengok satu pair,
Segala-galanya kat situ aku dapat jawapan dia. Aku dapat jawapan. Pasaran mata wang adalah pasaran yang paling kompleks sekali. Ramai orang trade pasaran mata wang sebab start dengan $5. Start dengan $30. Senang nak trade. Macam ni buy, macam ni sell. Pasaran mata wang adalah pasaran yang paling dan dia memerlukan anda punya disiplin yang amat tinggi. Where all the market are correlated. Jadi macam mana anda nak tengok satu benda, aku tahu dah segala-galanya. You have to look at three subset. Three set. Kongsikan indeks, yen pair, saya kongsikan. Untuk trade, I do monitor other things. Untuk trade, untuk melabur, saya tengok benda lain. Untuk komoditi spesifik, ada benda lain yang saya tengok. Sebab kita buat webinar dekat XM, saya kongsikan bagaimana kita monitor saham, monitor currency market. Ya. Saya tak akan ia semudah ada internet buat duit. Tak. Saya cakap tak je. Itu sahaja. Lain saya tak nak komen. Sebab realiti dia tak macam tu. Analisa tak dapat cuma dekat phone. Dia tak bagus. Kan? Yang sekarang ni tak bagus. Galih, sound dekat website tak bagus. Dekat website. Dekat website. Tengok YouTube macam mudah saja. Yes, betul. Macam mana? Dalam iklan nampak mudah ialah. Okey. Malam ni jelas saya dah atur dia punya filter. Pian, dekat ni saya dah atur dia punya filter. Tu yang dia punya suara jelas lah. Dah bunyi bilas. Sebab dia bukan buat duit daripada trading, dia buat duit daripada mudah. Petang tadi guna dia hilang. Okey. Tadi saya dah ada internet connection, bukan daripada internet connection. Okey, balik kepada cerita ni tadi. Ini untuk dolar dynamic. Anda tak akan dapat nota di mana-mana. Serius. Anda carilah mana. Kalau ada pun dari saya, orang lain kongsikan. Jadi anda dengar direct daripada saya. Jadi kalau anda ada soalan, anda tanya saya. Kalau anda dari belajar, anda tanya saya. Sebab original, sebab saya tak tiru orang, saya buat. Saya kaji benda ni bertahun-tahun. Nak cerita dia. Tak tidur berapa malam kita mengkaji benda ni. Ya. Sebab dia okey, daripada saya tak kisah, saya jawab. Kalau anda nak ambil material ni, anda nak mengajar, anda nak cakap, tapi cek dengan saya dulu fakta-fakta. Kalau anda nak ni, nota-nota anda pastikan anda cek dengan tak kisah. Kalau saya tak letak dekat sini, saya tak ada kat XM. Macam ni lah saya. Saya bagi semua. Tak ada teknik rahsia dalam rahsia, tak ada. Dapat ilham daripada mana? Daripada cat. Saya pernah ceritakan, kita lihat
Das. Itu dia akan sekarang ni. Untuk nak cerita macam tu, saya mengkaji berapa tahun. Tak